Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam podcast Apa Khabar pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan membincangkan topik yang sangat menarik. Jadinya saya yakin dan percaya pelajar USIM sangat suka dengan topik kita pada hari ini. Okey, jadinya topik kita ada kaitan tentang confession. Bercerita tentang confession. Di USIM ada dikenali sebagai USIM Confession. Semua mesti kenal apa USIM Confession kan. Jadi tapi itu bukan topik utama kita pada hari ini. Jadi topik utama kita berkenaan tentang cinta dan pelajar. Okey, sebelum kita masuk kepada topik utama kita pada hari ini, eloklah kita berkenal dulu dengan tetamu kita. Mesti semua tertunggu-tunggu dengan siapa saya pada hari ini. Jom kita berkenalan dengan tetamu kita pada hari ini. Ya, baiklah. Tetamu kita pada hari ini iaitu Encik Tuan Muhammad Amir Tuan Ismail, iaitu orang yang berada di tepi saya. Assalamualaikum Encik Amir. Encik Amir sihat? Alhamdulillah sihat. Okey. Jadinya Encik Amir lah yang akan menemani saya daripada awal sampai habis podcast pada hari ini. Jadi rakan-rakan tolong tunggu sampai penghujung podcast kita pada hari ini. Okey, sebelum kita mulakan Encik Amir, kita punya topik utama hari ini iaitu cinta dan pelajar. Eloklah kita berkenalan serba sedikit dengan Encik Amir lah. Mungkin Encik Amir boleh kongsikan latar belakang Encik Amir. Yang saya tahu Encik Amir ni kaunselor di USIM dan merupakan seorang yang sangat riang, terbuka dan saya sejujurnya saya cakap Encik Amir ni sangat sporting. Okey. So boleh Encik Amir kongsikan latar belakang Encik Amir? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak kongsikan latar belakang saya, tapi host pun dah kenalkan juga. Ya. Tak apa. Saya mudahkan. Okey, tak apa. Saya Tuan Muhammad Amir Tuan Ismail, pegawai psikologi di Pusat Haiwan Pelajar USIM. Okey. Apa yang nak dikongsikan? Okey, latar belakang pendidikan Encik Amir. Okey. Saya berkelulusan sarjana muda dalam bidang kaunseling daripada Universiti Malaysia Terengganu. Berapa lama Encik Amir dah kerja kat sini? Okey, saya bersama dengan USIM tahun ni dah masuk tahun yang keempat lah. Saya mula masuk tahun 2020 dan baru je masuk kita telah dilanda oleh COVID-19. Allah. Kan? Ya, betul. Satu pengalaman buruk untuk semua daripada kita kan. Itulah sedikit daripada saya. Masih baru lagi di USIM. Ya. Dan untuk pengetahuan semua, Encik Amir merupakan penasihat kelab pembimbing rakan universiti kita. Jadi ahli-ahli kelab PR memang kenal rapat dengan Encik Amir dan tahu macam mana Encik Amir ni. Okey. Tak kenal dia bukan PR lah. Ya, boleh sign keluar PR. Okey. Right. Jadinya kita dah kenal dengan Encik Amir. Jadinya kita teruskan ke soalan seterusnya. Okey, kita teruskan ke segmen yang kedua. Okey, tadi kita dah berkenalan dengan Encik Amir. Jadinya kita dah wujudlah rasa cinta kan. Tak kenal maka tak cinta kan. Saya tak tak lagu dah. Okey, soalan pertama kita akan teruskan ke soalan yang pertama. Kita akan kupas topik utama kita pada hari ini iaitu cinta dan pelajar. Soalan pertama saya Encik Amir. Jadinya bila cakap tentang cinta dan pelajar tadi, mungkin Encik Amir boleh kongsikan apa definisi pelajar dan cinta menurut dalam perspektif Encik Amir lah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. So daripada perspektif saya itu dia secara general lah. Kan? Pelajar dan cinta, kat situ ada dua subjek, iaitu pelajar dan juga cinta. Pelajar ni lebih kepada objeknya. Cinta tu lebih kepada subjeknya. So kat sini ada dua definisi yang saya kena bagilah. Okey. So pelajar itu sendiri dia boleh kita definisikan sebagai individu. Individu yang sedang menuntut ilmu lah, tak kisah ilmu ni macam mana, dari kaedah macam mana pun dia belajar kan, di mana sekalipun dia belajar. Bila mana dia sedang menuntut ilmu, kita boleh gelarkan dia sebagai seorang pelajar. Kan? Yang pentingnya dia individu dan juga manusia lah. Kalau dia haiwan, kita tak panggil dia pelajar. Panggil apa Encik Amir? Kita panggil dia tetap haiwan juga. Saya ingat jawapan dia lain. Tak apa. Luar sangat. Sorry. Okay, so itu pelajar. Kemudian cinta, dia subjektif. Cinta ni dia ada pelbagai jenis cinta. Sebab dia sangat berkait rapat dengan perasaan kita dalam
diri kita sebagai seorang manusia. Kan? Haiwan sendiri pun kita dok kata dia tak ada akal, dia tak ada emosi dan sebagainya. Tapi cinta tu saya rasa dalam haiwan sendiri pun ada rasa cinta. Kalau kita boleh tengoklah pada kucing yang cintakan tuan dia. Kan? Betul. Kita boleh nampak benda tu. Kan? So cinta ni dia sangat subjektif. Cinta tu kita boleh kata kita manusia sendiri pun tak semestinya cinta ni tertumpu kepada cinta antara lelaki dan perempuan atau perempuan kepada lelaki saja. Kan? Cinta ni juga boleh kita katakan cinta kepada barang kita, cinta kepada kereta, cinta kepada motor. Tu dia boleh jadi minat. Kan? Sebab kita cintakan benda tu. Kan? Lepas tu cinta ni boleh juga kita definisikan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ibu bapa dan sebagainya. Tapi kita tak tahulah topik hari ni, saya sendiri tak tahu. Kan? Persoalan surprise. Situ surprise dia. Kita nak bincangkan topik cinta yang part mana. So tak apa, saya tunggu je lah soalan daripada Asfar. Jadi kita tunggu sama ada dapat tak jawapan tu. Jadi definisi dia macam itulah. Cinta ni subjektif, bergantung kepada seseorang itu mendefinisikan cintanya sendiri. Cinta ni lebih kepada satu tindak balas emosi yang berlaku dalam diri setiap manusia disebabkan oleh apa orang kata perkara yang dia minati. Tak kisahlah perkara, objek dan sebagainya. Bila dia minat akan timbul rasa cinta. Itulah secara generalnya definisi berkenaan dengan belajar dan juga cinta. Faham. Okey, Cik Mi, mantap soalan dia. Mantap jawapan dia. Maaf saya sebenarnya agak gelabah dengan Cik Amin. Cik Amin ni bukan orang yang biasa-biasa tau. Jadi saya sangat shaking lah dengan orang yang saya idolakan. Bila berubah jadi robot lah. Ya betul, shaking ke macam tu. Okey. Apa tu? Okey. Jadi tadi kita tertanya-tanya tadi kan, apa kaitan dengan cinta dan belajar ni? Jadinya topik utama kita tadi, kita nak kaitkan cinta dan zaman kita belajar, zaman pelajar sebenarnya. Macam tu. Jadi soalan kita seterusnya ni, saya nak tanya Cik Amir. Saya teruskan soalan kedua. Okey, adakah masa zaman belajar dulu maaf saya terskip. Maaf Jadi soalan kedua, adakah zaman belajar ni kita sesuai tak zaman belajar ni untuk kita cari pasangan ataupun sebalik? So saya nak minta pendapat Cik Amir lah. Sesuai tak ada pasangan? Okey. Alright. Soalan tu agak general sebenarnya. Masih general. Belajar. Belajar ni di part mana? Kan? Maksud saya di peringkat mana kita belajar? Kalau nak kata masa tu belajar di tadika kemas, tak sesuai lah lagi kan. Mungkin masa tu fasa perkembangan manusia di peringkat tadika ni pun masih lagi bukan sedang mencari cinta, bukan sedang mencari pasangan. Mereka sedang dalam proses untuk mengenali jantina lagi. So tak sesuai. So kalau kata belajar di peringkat sekolah rendah pun masih belum sesuai. Sebab di situ mereka masih dalam fasa untuk membentuk personality diri. Bukan mencari cinta, bukan untuk mencintai. Dan kita ke peringkat fasa yang seterusnya, iaitu belajar di peringkat sekolah menengah. Di situ manusia dah mula berkembang menjadi seorang remaja. So bila kita kategorikan manusia ni sebagai remaja, kita dah boleh dah nampak dah perkembangan remaja ni. Dia dah mula mencari cinta dan ingin memberi cinta. Sebab mereka dah tahu jantina, mereka dah belajar tentang jantina, mereka dah ada personality. Mereka dah bentuk di fasa yang sebelumnya. Jadi bila dah masuk fasa remaja, awal remaja, mereka sudah mula mencari cinta. Dan timbul perasaan ingin memberi cinta. Sebab dia ada dua hala. Dia nak cinta tu, dia nak rasa dicintai, dan dia nak beri cinta yang dia ada ni kepada orang. So masa belajar sekolah menengah ni, dia akan mula dah lah nak mencari pasangan. Tapi sesuai tak sesuai, balik pada soalan tadi. Kan? So remaja ni perasaan kita lain alam. Betul. Siapa yang boleh, orang kata kita boleh kontrol? Tak ada siapa yang kita boleh kontrol perasaan. Kita nak menangis, kita akan tetap menangis. Kita rasa sedih, kita akan tetap rasa sedih. Kita marah, kita tetap akan marah. Kita tak boleh nak halang benda itu. Begitu juga dengan perasaan cinta, kita boleh nak halang. Tapi macam mana kalau timbul di masa yang tak sesuai, iaitu di masa sekolah menengah tadi? Macam mana nak buat? Kan? So bila timbul di sekolah, peringkat sekolah menengah, kita just boleh kawal, kita tak boleh nak halang, tapi kita just boleh ajar
bagaimana untuk dia mencintai dan memberi cintanya. Dicintai dan mencintai, kita boleh ajar cara yang betul. Cara yang betul macam mana? Ya, itu saya tanya macam mana? Nak ajar cara tackle awet ke? Ya, macam mana? Dia banyak lagi lah subtopik bawah tu. Banyak lagi subtopik dia. Tapi yang sesuainya di peringkat sekolah menengah, kita ajar dia untuk memberi cinta dan dicintai oleh orang yang betul. Bukan power, tapi ibu bapa. Jadi ibu bapa tu sendiri perlu main peranan di peringkat sekolah menengah, perlu main peranan penting. Dia kena memberi cinta yang sepenuhnya kepada anaknya dan beri peluang kepada anaknya untuk membalas balik cinta ibu bapa ini. So kat situ didikan akan jadi sempurna. So anak pun dah tahu macam mana dia nak gunakan perasaan dia itu dengan cara yang betul. Itu di peringkat sekolah menengah. Jadi tak sesuai lagi. Belum sesuai lagi. Tak sesuai lagi untuk berpasangan. Betul. Okay. So kita beralih ke fasa yang lebih tinggi, iaitu fasa pengajian tinggi lah. Pengajian tinggi, universiti, college dan sebagainya. Sesuai tak sesuai, berbalik pada soalan sesuai tak sesuai di peringkat college, di peringkat universiti untuk bercinta. Seperti yang saya katakan tadi, perasaan kita tak boleh nak alam. Tapi di peringkat college, itu bermakna seseorang tu dah beralih daripada fasa awal remaja, dia dah pergi kepada pertengahan remaja. Kebanyakan kita rakyat Malaysia, kebanyakan daripada kita akan mula berkahwin di peringkat pertengahan universiti. Bukan dewasa tau. Okey. Kebanyakan rakyat Malaysia yang berkahwin, mereka belum lagi masuk tergolong dalam golongan dewasa. Mereka tergolong dalam golongan pertengahan remaja dan juga akhir remaja. Mereka dah berkahwin. Kita tengok statistik di Malaysia, kebanyakan rakyat Malaysia akan berkahwin dalam lingkungan umur 21 tahun ke atas. So 21 tahun ni dia masih lagi remaja. Kira pertengahan tadilah yang Cik Amin cakap tadi. Akhir. 21 hingga 24, 25 tu dia masih lagi remaja sebenarnya, belum dewasa. Kan? So bila dia berada peringkat college ni, dah masih yang sesuai lah. Masih yang sesuai sebenarnya nak mencari cinta. Sebab universiti dan college ni bukan setakat gedung ilmu, dia gedung jodoh. Terbaru. Tanyalah siapa-siapa, abang kakak kita ke, kebanyakan daripada mereka yang kita kenal ni berkahwin dengan rakan sekampus. Tak rakan sekampus, rakan sekelas. Tak rakan sekelas, rakan sekelab. Gelap. Okay. Tanya sini PRU sini, siapa yang kahwin sini? Yang bakal berkahwin pun tanya. Kan, ni tak tahu. Host kita sendiri pun kita tak tahu. Tak tahu. Tahu lagi. Mungkin ada pasangannya, apa orang kata, dia akan bawa balik ke Sarawak sebab host kita orang Sarawak. Kantoi dah. Okay. So di peringkat college ni masa yang sesuai. Okay. Untuk mencari cinta tu. Cuma kita kena belajar. Macam tadi juga saya cakap, kita kena belajar cara cinta yang betul. Kita kena cari apa orang kata kaedah yang betul. Kena jaga ikhtilat-ikhtilatnya. Kena apa orang kata, cari calon-calon yang sesuai dan sebagainya. Ikut balik cara Nabi ajar macam mana nak cari pasangan. Apa syarat-syarat nak cari pasangan? Syarat nak cari pasangan solehah, jaga solat, itulah, keturunan yang baik. Keturunan baik. Keturunan ni tak semestinya kita kena cari keturunan raja. Bukannya kita nak kena cari keturunan orang kaya, bukan itu maksudnya. Kita kena cari nasab keturunannya, kita kena tahu susu galur keturunannya supaya kita tak tersalah terkahwin dengan adik-beradik sendiri ke, yang mungkin dah terpisah lama kan. Kita tak tahu. Mungkin ada yang terkahwin dengan anak kandung sendiri lah, apalah. Itu yang kita nak elakkan. Itu yang Nabi ajar untuk elakkan benda-benda macam ni. Jadi di peringkat college ni bagus juga sebenarnya untuk bercinta, sebab kita perlukan motivasi nak belajar. So motivasi ni kadang-kadang boleh dapat daripada orang yang kita sayang, berpengalaman, yang kita cinta. Yes, betul. Betul. So nak cerita pasal bercinta di waktu tu, sebab sebenarnya cerita ni. So podcast ni saja tak cukup untuk cerita. Nanti kita sambung episod yang kedua. Nanti kita jemput Encik Amin. Kalau boleh kita buat podcast tu selama 2 hari. 2 hari. Jadi semua kena scale lah. Macam tu. Kalau tak kena padam telefon. Boleh. Okey. Encik Amin. Jadinya kita dapat tahulah bila masa yang sesuai untuk kita ada pasangan dan bercinta. Iaitu pada zaman semasa kita di universiti lah, yang sesuainya
Tapi dia depend kepada seseorang jugalah. Saya bukan menyarankan. Saya bukan menyarankan, tapi bila tanya bila waktu sesuai, waktu college lah. Kalau habis college baru nak bercinta, nanti sibuk kerja. Bila sibuk kerja, sibuk cari duit, nak sambung belajar lagi. So at last umur 30, 40 baru nak kahwin. So yang perempuan bila masa nak mengandung, bila masa nak beranak, dan itu akan jadi masalah komplikasi dari segi kesihatan fizikal pula. Kan? So bukan saranan, tapi bila tanya saya waktu sesuai ke tak sesuai, waktu kita belajar ni lah. Okay, terima kasih Encik Mek atas jawapan yang tadi sangat bermanfaat. Rasanya dah nampaklah ada jalan untuk diorang fikirkan nanti macam mana zaman tu. Dia terpulang kepada masing-masing juga sebenarnya. Okay, jadi kita bergerak ke soalan yang ketiga Encik Mek. Okay, pernah tak ini pernah tak ada yang confess lagi habiskan dulu. Pernah tak ada yang confess kat Encik Amir? Orang yang minat kat Encik Amir confess kat Encik Amir masa zaman universiti dulu. Ramai. Allah. Okay, kita stop kita punya. Taklah. Okay. Tanya soalan dulu. Jadinya mungkin kita pun nak tahu juga. Ada tak? Saya siap sediakan mesin nombor lah. Uish. Termain Bolehlah bagi tips nanti macam mana boleh tak adalah. Pengalaman confess Ya. Ada tak orang confess? Ada. Adalah seramai yang saya cerita tu. So kalau kira nak jadi saya sekali kira. Tak cukup. Tak cukup. Tapi adalah pengalaman yang katakan dia suka. Tapi tak adalah confess tu dia cinta ke apa ke kan, tapi dia confess dia sayang, dia rasa suka. Kadang-kadang dia confess tu dia tak cakap. Tapi dia suka apa orang kata, bila buat assignment dia suka kumpulan dengan kita. Bila kita masuk kelab tu dia masuk. Kita keluar kelab tu dia keluar. Bila ada apa-apa nampak je muka dia ada depan mata kita. Itu alah kita boleh tahulah kan. Bukan nak perasan. Tapi kita boleh tahulah orang suka tak suka kan. Yang confess tu confess lah. Kalau nak tanya pengalaman tu adalah. Ada. Jadi Encik Amir bila dia confess, Encik Amir cakap apa kat dia? Cakap apa soalan ni. Tadilah saya nak tanya tadi. Mungkin apa reaksi Encik Amir bila dia confess kan? Takkanlah Encik Amir terus tak nak jumpa dia apa ke? Mungkin tak adalah saya tolak terus, saya block ke apa ke. Cuma saya tak memberi respon apa-apa sebenarnya. Bila dia tanya dan ditunjukkan rasa minat daripada saya tak memberi respon. Saya tak cakap saya tak nak, saya cakap saya nak. Dua-dua saya tak bagi jawapan. Maknanya saya gantung dia lah. Gantung macam mana? Bukan gantung. Bukan sedih. Tapi saya gantung perasaan dia. So biar dia layan perasaan dia. So, dia tak tahulah kejam ke takkan, tapi itu yang terbaik. Dan nak memberi harapan. Saya rasa itu mungkin cara yang terbaik masa tu lah. Masa tu saya rasa itu mungkin cara yang terbaik. Dengan tak memberi sebarang harapan dan tak memberi sebarang rejection. Kalau saya reject dia masa tu, takut dia down. Kalau saya memberi dia harapan, takut dia terlalu berharap. Kan? So saya biar je dia di tengah-tengah tu. Dan habis belajar saya hilang. Dia pun hilang. Macam tu je lah. End story. Okay. Tak nak sambung soalan ni? Nak saya sambung balik soalan ni? Tak ada. Dia soalan seterusnya. Bila tadi kita tanya orang confess kan, ni pula Encik Amir pernah tak confess? Ni personal sikit dah. Encik Amir pernah tak confess kat siapa-siapa yang Encik Amir minat dulu? Of course lah. Ada? Confess kat isteri saya sekarang. Oh iya ke? Sweetnya. Kalau saya tak confess, saya tak kahwin dengan dia. Oh, yang ni lah wanita pertama yang Encik Amir confess. Macam tu ke? Tak, itu wanita yang dibagi kat isteri Encik Amir. Okay lah. Itulah yang saya betul-betul berani. Dan saya betul-betul apa orang kata yakin yang saya nak confess saya suka dia, isteri saya lah. Yang lain tu lebih kepada perangai buaya lah. Oh, faham. Jadi ni bila Encik Amir confess tadi memang memberikan reaksi yang positif lah. Dia menerima. Saya kena gantung balik. Oh, dia kena gantung. Saya kena gantung. Bukan dia, saya kena gantung. Encik Amir kena gantung. Dia tak memberi jawapan yang solid. Cuma dia kata buat dengan cara yang betul. Faham. So kalau saya nak share bab benda ni,
saya takut ramai ikut lagi. Kan? Bila dia saya orang yang apa kata, saya buat dulu. Lepas tu saya akan tanggung implikasi dia selepas itu. Dan bila dia gantung saya macam tu, saya jadi semakin berani. Saya bawa keluarga saya puasa raya, saya pergi beraya rumah dia. Wah, sangat berani tanpa dia jemput. Tanpa dijemput. Sebab kampung dia dan kampung saya di laluan. Laluan rumah dia, laluan saya balik ke kampung. Jadi semasa saya on the way balik kampung, saya buat macam mak saya nak beli santan ke apa ke. Sebab keluarga dia ni dia niaga santan kedai runcit kan. Jadi saya buat tanya lah mak saya nak beli santan ke apa ke, sebab tak jauh, dah dekat kan. Kira bila balik kampung dah dekat dengan rumah, mana kita nak belilah barang-barang masak nak raya kan. So saya macam acah-acah kenal tempat tu, saya perkenalkan ni ada kedai runcit, ada jual santan segala apa semua. Saya buatlah macam keluarga saya kena berhenti kat situ. Sebab waktu tu memang dah malam, susah nak cari kedai kat kampung semua kan. So singgah situ beli santan, dia keluar masa tu lah. Kenalkan dekat dalam kedai runcit tu. Dia ada kedai runcit kah? Ada kedai runcit. Wah, alhamdulillah akhirnya sehingga sekarang juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadinya saya rasa tak nak buang masa lagi. Tak buang masa pun. Okey, jadi saya teruskan. Tak ada. Saya gurau je. Tapi sangat maksudnya seronok dengar cerita orang kan. Okey, soalan seterusnya Encik Amir berbunyi macam ni. Adakah dengan bercinta ni akademik kita boleh terganggu? Okey. Ini penting. Ini betul penting. Okay. Dia bergantung cara kita bercinta. Kalau orang yang terlalu mabuk cinta memang akan terkesan dengan cinta dia yang tak berapa betul ni. Kan? Bercinta boleh, tak ada masalah untuk kita bercinta. Tapi macam mana kita nak gunakan cinta tu? Kita nak jadikan cinta itu sebagai batu loncatan ataupun batu pemberat. Bila kita jadikan cinta ini sebagai batu loncatan, kita akan lompat atas cinta itu dan kita akan terbang lagi tinggi. Itu batu loncatan. Maksudnya kita jadikan cinta ini sebagai motivasi kita untuk kita lebih bersemangat belajar. Sebagai contoh, kita sebagai pasangan lelaki, kita sentiasa nasihat pasangan perempuan kita untuk belajar sama-sama, buat assignment sama-sama. Kadang-kadang mungkin pasangan kita ni malas, bagi semangat. Kalau awak tak nak buat assignment ni, kita clash. Itu semangat kan? Ataupun mungkin pasangan ni boleh bawa pasangan yang lagi seorang ni berjumpa dengan kawan-kawan dia yang lagi bijak pandai apa semua. Dia bergaul sama-sama dia orang dan sebagainya. Maknanya cinta korang ni lebih kepada cinta yang bermanfaat lah. Mempergunakan antara satu sama lain. Mempergunakan untuk kebaikan. Untuk belajar sama-sama. Lepas tu untuk support each other. Seorang down, seorang support kan? Kalau yang ni ada masalah, tolong bantu dan sebagainya. Itu cinta yang kita jadikan cinta sebagai batu loncatan. Kalau kita jadikan cinta ni sebagai batu pemberat lah, cinta itu akan membebani seseorang itu. Okey, kejap Encik Amir. Siapa yang melihat ni tolong stop buat kerja kejap. Dengar betul-betul Stop kejap. Okey, teruskan. Sorry mencelah. Okay. Kacau lah. Okay, kalau cinta itu sebagai batu pemberat, batu itu akan membebani orang yang bercinta itu sehingga dia tenggelam dan hanyut dengan cinta dia. Itu orang yang bercinta, dia terlalu tangkap cinta dengan awet dia, dengan power dia, sayang, sanggup korbankan apa segalanya yang dia ada, duit, maruah dan sebagainya. Itu semua cinta yang jadikan cinta sebagai batu pemberat. Dia tenggelam dalam dunia dia sendiri dan hanyut, hilang tak ke mana, belajar tak tahu ke mana, diri dia pun dah jadi tak terurus. Bila cinta dijadikan sebagai batu pemberat, bila cinta tu ada, dia akan tenggelam. Tapi bila cinta ni, batu pemberat dia kadang-kadang tak kekal, dia akan hilang juga batu ni kan. Orang tu akan timbul balik, tapi timbul sebagai kita boleh pun kata, kita boleh falsafahkan dia ataupun umpamakan dia sebagai mayat lah. Duduk ditenggelami oleh cinta, tenggelam, mati lepas kat bawah tu, dan timbul balik sebagai mayat yang membusuk. So sebabkan cinta, hanyut, punah ganah, lepas tu bangun balik sebagai mayat hidup.
orang yang dah rosak. So pilih. Nak cinta ini sebagai batu loncatan ataupun batu pemberat. Ini semua bergantung kepada orang yang sedang mencinta ni. Betul. Okay? Ush, sangat terbuka fikiran bila dengar jawapan Cik Amin tadi. Mungkin ada yang tak tahu cinta yang dia pegang sekarang kat mana. Bila dengar Cik Amin cakap macam tu, dia orang tahulah mana yang dia orang patut pilih. Dia soalan terakhir Cik Amin daripada saya. Bila dia orang dah salah pilih untuk batu tadi yang menenggelamkan dia tu, dia nak patah balik tu, mungkin macam mana dia nak move on? Bila kan kita belajar sekarang ni kan, kita tengah nak capai satu kejayaan, tapi dalam tu kita ada jatuh disebabkan percintaan. Mungkin Cik Amin boleh kongsikan tips sikit macam mana kita nak menghadapi. Maksudnya cara melepaskan macam tu macam mana? Asfar pernah dengar tak frasa mencegah lebih baik daripada merawat? Mencegah lebih baik daripada merawat. Pernah dengar? Pernah? Mencegah lebih baik daripada merawat. Kalau dalam medical sector, kalau doktor-doktor ni dia lebih suka mencegah berbanding merawat. Kalau mencegah kita tak kena lagi. So kalau kita dapat cegah, alhamdulillah kita selamat. Tapi kalau kita merawat benda yang kita dah kena, belum tentu lagi kita boleh rawat benda tu. Mungkin 50-50. Mungkin dirawat. Sakit tu kita umpamakan sakit lah. Sakit kita dah tak dapat nak cegah, memang kita dah dijangkiti. Kemudian kita dapatkan rawatan. Tak semestinya rawatan itu dapat memberikan kesembuhan 100%. Dia tetap akan meninggalkan parut dan dia tetap akan meninggalkan kesan. Itu perumpamaannya pada soalan tadi. Lebih baik kita mencegah daripada kita tenggelam oleh cinta batu apa orang kata ni? Yang menenggelam. Batu yang menenggelamkan tadi. Batu pemberat tadi. Kalau boleh cegah. Nak cegah macam mana? Sama ada cegah tu jadikan cinta itu sebagai batu loncatan ataupun jangan bercinta langsung. Kalau rasa nak selamat, betul-betul selamat supaya kita tak tersalah, jangan bercinta langsung. Tunggu masa yang sesuai, bercinta. Kalau rasa diri tu tak ready dan tak kuat untuk kawal nak jadikan cinta itu batu loncatan ataupun batu pemberat, jangan bercinta lagi. Tunggu betul-betul ready, betul-betul matang. Barulah boleh kontrol cinta itu untuk dijadikan yang A ataupun B. Itu yang pertama. So mencegah. Jadi kalau dapat mencegah, alhamdulillah selamat. Tapi kalau dia dah terkena, maknanya dia dah tenggelam dah. Mungkin tak sampai ke dasar lagi, dia tenggelam sikit. Tapi dia dah terkapai-kapai dah. Kan? Yang tu pun masih lagi boleh ni. Buang batu tu. Masih sempat untuk buang batu tu. Sebab masih lagi berada di permukaan. Cuma hidung je duduk dalam air. Ini kita umpamakan tenggelam dalam air lah. Hidung je duduk dalam air, tapi badan, kaki apa semua masih lagi di permukaan. So buang batu tu cepat-cepat. Kan? Maknanya buanglah, singkirkanlah cinta yang toksik ni tadi. Clash. Jujur saya cakap, kalau cinta tu memang merosakkan, putus. Maknanya itu bukan cinta yang betul. Okay. Andai kata dah tenggelam terus dah, memang dah hanyut, tobatlah dulu. Sebab memang dah hanyut lah, kau dah rosak. Dirosakkan oleh cinta. Tobat dulu, sucikan diri dulu. Tingkatkan balik apa orang kata, apa yang patut kita tingkatkan, iman kita, takwa kita, apa semua. Betulkan diri dulu. Cinta ni buang jauh-jauh. Sebab kau lama-lama kau akan buang juga cinta ni. Kau takkan kekal dengan cinta macam ni. Macam saya cakap tadi, bila batu tu dah hilang, dia akan timbul sebagai mayat hidup. Dia akan membusuk. So bila dah busuk ni, bersihkanlah. Bersihkan. Lepas tu back balik kepada proses yang saya kata tadi. Matangkan diri dulu, cari cinta yang betul-betul cinta tadi. Okay. Mantap. Sangat lengkap, padat dan sangat membantulah. Yang saya dapat simpulkan kat sini, maksudnya macam kita tak salah untuk kita bercinta, tapi depend kepada macam mana kita hadap, dan kita yang pilih yang mana cinta yang betul dan mana yang salah. Cinta ni ibarat sebuah kapal. Kita kemudinya. Ke mana berpulang? Utara, selatan, timur dan barat. Terpulang pada kita yang tukang kemudinya. Jangan salahkan cinta itu cinta merosakkan, cinta itu buta, cinta. Yang salahnya engkau. Kau. Okay. Dia tu soalan terakhir Encik Meh. So thank you so much untuk jawapan yang sangat memberikan manfaat kepada penonton kita, terutama saya lah. Okay.
Alright, kita jumpa di segmen yang ketiga. Okay, kita teruskan ke segmen yang ketiga. Itu segmen yang santai-santai je. Jadinya segmen kali ni kita akan bermain satu game. Okay, dekat tangan saya ni ada aplikasi game. Kita akan bermain dengan tetamu yang kita jemput hari ni. Encik Amir dah ready ke? Tak, dah ready. Okay, boleh tutup. Okay, jadi game kita, cara permainan dia begini. Jadinya nanti game ni heads up kan. Jadi Encik Amir akan pegang phone ni, letak dekat atas ni. Dekat phone ni akan ada keluar perkataan. Jadinya Encik Amir tak akan nampak lah perkataan dekat phone ni. Okey. Jadinya saya akan melakonkan jawapan perkataan yang dekat dahi Encik Amir ni. So Encik Amir kena teka lah. Jadi kalau contoh Encik Amir teka betul, Encik Amir ke bawah. Ke bawah. Okay. Dan kalau saya nak pass ataupun jawapan tak dapat jawapan, saya nak pass. Okay. Naik atas. Lepas tu kita akan main game ni selama 2 minit. Okey. Jadinya berapa banyak kita akan dapat nanti kita tengok. Okay. Tak ada hadiah. Tapi kalau nak hadiah boleh claim dengan pengarah podcast ni. Okey. Kita jual kita Encik Amir. Dah lagu dah. Okey. Boleh Encik Amir ready? Ready. Okey. Ready Game bermula. Dah start. Okey. Game bermula dari sekarang. Seram. Bukan. Belum. Links pas. Tak tahu apa links tu. Pas. Okey, pas. Apa ni? Mak ai. Apa perkataan tak tahu. Tak tahu kak. Okey. Ini pun tak. Pas. Ni. Burung. Dia cantik. Dia ke bunga. Betul. Bawah. Okey. Senang sangat ni. Easy ni. Ni. Ular. Betul. Wah. Ada tanduk satu besar. Rhinoceros. Betul. Ini tak tahu. Benda ni. Okey, pas. Okey. Ni makanan sedap. Makanan sedap. Kawan ketam. Besar. Okey, lobster. Betul. Ni tukang jahit ke? Otter? Bukan. Dia dah sebut jawapan. Ada. Ni tak tahu. Pas pelikan. Apa pelikan? Raven. Sorry doh. Okey, tak banyak. Ni kawan yang warna pink. Kawan yang warna pink. Dia sama jenis tapi kawan warna. Okey, dia sejenis juga tapi bukan warna pink. Dalam hutan. Okey, pig hutan. Boleh lah. Okey, turun. Salah. Sama. Okey. Ni tak tahu. Okey, time's up. Susahlah perkataan ni. Okey. Jadinya saya dan Encik Amir dapat meneka sebanyak 4 perkataan daripada berapa ni? Sepatut boleh banyak. Tapi 5. Host tak tahu banyak ni. Tak tahu banyak vocab. Ni lupa nak cek kamu tadi. tak cakap pun ada. Okey. So tahniah Encik Amir. Boleh kena dengan pengarah. Okey, kita tutup kita punya 4 banyak tu. Kali 2 tu dapat. Okey. Bagi 400 bagi 200. Okey. Alright, kita tutup Encik Amir. So saya nak ucapkan terima kasih kepada penonton kita dan terutamanya kepada kita punya tetamu pada hari ini. Encik Amir, thank you so much sebab sudi teman saya untuk episod kali ini, iaitu Cinta dan Pelajar dalam podcast Apo Koba. Macam mana sebutan dia? Apo Koba. Dia hari ini merupakan tugasan tak akhir saya sebagai podcaster dalam podcast Apo Koba kita. Dia teruskan menonton dan menyokong podcast bahagian hal ehwal pelajar USIM dengan kerjasama Kelab Pembimbing Rakan Universiti. Teruskan, insya-Allah lepas ni akan ada banyak lagi topik-topik yang sangat menarik, sangat sangat membantulah kehidupan seharian kita. Ditunggu dan jumpa di episod akan datang. Tak jumpa saya, jumpa podcast saya yang akan datang. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.